بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan hidayah daripada Allah kita dapat bersama berhimpun dan berkumpul di Masjid Sungai Limau, Lunas Kulim. Dan kita bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita bersyukur kerana hari ini sudah masuk 5 Syaban, esok 6 Syaban, mana 24 hari saja. InsyaAllah kita akan masuk pada bulan yang kita rindu, iaitu bulan Ramadan. Terlebih istimewa lagi, Alhamdulillah, tahun ini kita boleh melaksanakan ibadat solat tarawih di masjid. Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur dan juga beri kekuatan serta sampaikan kita kepada bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Dan tak lupa untuk kita selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga baginda dan juga sahabat-sahabat baginda amnya dan juga semua para pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikhlas sehinggalah ke negeri akhirat. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitulah berkenaan tentang kesempurnaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah masuk pada bab yang ke-6 pada muka surat yang ke-45 dan hadis pun yang ke-45 juga. Bulan sudah kita cerita berkenaan tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah berkenaan tentang syaibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyaibu nazirun li sahibihi. Uban itu merupakan satu peringatan kepada orang yang memilikinya. Yani siapa yang beruban itu merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala buat dia. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uban Nabi sallallahu alaihi wasallam dikira oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lebih kurang 14 helai. Uban Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 helai. Dikira oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, uban Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 20 helai. Gitu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban cuma lebih kurang 14 ataupun 20 helai. Mana tak kurang daripada 14, tak lebih daripada 20 helai. Sekarang ni kita menceritakan berkenaan tentang semir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah inai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun warna rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum mewarna rambut boleh ke tidak boleh? Jadi kita akan tengok nanti, masya-Allah. Apakah sunnah kita mewarnakan rambut ataupun apakah hukumnya? Maka kita akan lihat, kita akan tengok dekat situ, masya-Allah. Dan mewarnakan rambut adalah salah satu daripada tanda untuk kita menjaga rambut. Antaranya ya, menjaga rambut supaya sentiasa nampak kemas, sentiasa nampak teratur, dan juga kita akan nampak perubahan di dalam kepribadian kita. Kerana setiap manusia ini, Masya Allah, akan lebih bermotivasi apabila dirinya itu berperwatakan ataupun berpenampilan yang elok, yang baik ataupun yang menarik. Jadi motivasi diri itu lebih sikit. Jadi Nabi SAW adalah merupakan manusia yang menjadi contoh kepada seluruh manusia. Manusia yang menjadi contoh kepada seluruh manusia. Ini disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya adalah pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang terbaik buat kamu. Jadi contoh tauladan terbaik buat kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, yang pertama kita nak kenal apakah dan bagaimanakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya rupa bentuk tubuh badan, dan apakah amalan-amalan yang biasa diamalkannya sebagai amalan sunnah harian. Yang kedua, bila mana kita kenal dan kita tahu kita nak amal atau kita nak ikut. Jadi bila kita sudah tahu,
Kalau boleh kita usaha untuk ikut ataupun untuk amal, masya-Allah. Kalau sekadar tahu Nabi Muhammad begitu begini, tahu Nabi Muhammad suka itu suka ini, sekadar tahu saja tak memadai. Dia kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dinamakan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar ittiba'un Nabi, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontohi kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Allah Ta'ala sebut, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad, kalau kamu cinta pada Allah, maka hendaklah kamu fattabi'uni, hendaklah kamu ikut aku, yakni ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, nescaya Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni insya-Allah kita akan mengenal lagi satu ataupun beberapa hadis berkenaan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia mewarnakan rambut ataupun menginaikan rambut ataupun membiarkan saja rambutnya warna hitam ataupun putih beruban. Jadi kita lihat insya-Allah, dan bila mana kita tahu nanti, kalau boleh usaha untuk beramal dengannya. Ya, untuk ikut Nabi. Jangan ikut orang kafir, kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di akhir zaman ni ramai orang ikut orang kafir, ikut orang yang bukan Islam, sedangkan kita sudah ada contoh tauladan terbaik, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang ke-45 daripada Abu Rimsah berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'a ibni li. Faqala ibnuka hadha? Qultu na'am, ashhadu bihi. Qala la yajni 'alayka wa la tajni 'alayhi. Qala wa ara'aytu syaiba ahmara. Kata Rumaisah, yakni Abu Rumaisah, katanya, masya-Allah tabarakallah, aku pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anakku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah ini anakmu? Aku menjawab, ya, dia benar-benar anakku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia tidak akan disiksa kerana menanggung dosamu, dan kamu juga tidak akan disiksa kerana menanggung dosanya. Pada ketika itu, aku melihat uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwarna merah. Jadi ini hadis yang pertama, masya-Allah, yang kita boleh ambil faedah daripadanya. Yang pertama, iaitulah Abu Rimsah ini, dia datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dengan membawa anaknya sekali, masya-Allah. Jadi di kalangan para sahabat, tuan-tuan, kalau ada majlis ilmu, majlis yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat akan bawa anak mereka pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ajar anak, masya-Allah, dan nak memperkenalkan anak kita kepada idola dia. Idola dia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan harapan semoga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mendoakan anak dia. Itu para sahabat. Yang ketiga, supaya anak itu mendapat berkat daripada majlis yang diadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini salah satu contoh, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, bila ada majlis ilmu, masya-Allah, majlis ulama, kita akan hadir kalau boleh dengan membawa anak-anak. Contoh misalnya ya, sekarang ni pun alhamdulillah kerajaan pun dah benarkan bawa anak-anak kecil 7 tahun dah boleh dah pergi masjid. Kalau sebelum ni 15 tahun saja. Kan, masya-Allah, sekarang ni 7 tahun pun boleh dah solat Jumaat, solat jemaah, masya-Allah pun dah boleh dah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Rimsah ini, masya-Allah, dia datang bersama dengan anaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ibnuka haza? Nabi tanya dekat dia, anak kamu kah ini? Jadi perkataan Nabi SAW ini menunjukkan bahawasanya Nabi SAW begitu mengambil perhatian terhadap orang yang bertemu dengannya. Bukan saja ayahnya yang dilayan, anak dia pun ditanya juga, anak kamu kah ini? Kadang-kadang kita, masya-Allah tabarakallah, bila seorang ayah bawa anak-anak dia datang pergi bertemu dengan seorang, kadang kita layan ayah dia saja, kita tak pernah tanya pun, ni anak kamu ke? Kan?
Tak pernah pun. Kadang-kadang kita cuma layan ayah dia saja. Jadi Masya Allah, apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW ini, salah satu cara Nabi SAW memuliakan anak-anak kecil, Nabi tanya, anak kamu ke ini? Masya Allah. Nabi ambil perhatian di situ. Masya Allah, tabarakallah. Jawab Abu Rimsah, ya, memang benar, inilah anak saya. Inilah anak saya, Masya Allah. Tu hari ni bawa anak, tuan-tuan. Sengaja, tuan-tuan, Masya Allah, bawa anak hari ini. Sebab kita cerita pasal anak. Sahabat Nabi bawa anak pergi ke dalam majlis Nabi SAW. Jadi kita pun ambil peluang lah di dalam membaca hadis Nabi SAW pun kita bawa jugalah anak, kan? Semoga kita boleh mengambil sedikit keberkatan di dalamnya, insya-Allah binillahi subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, anak-anak kita ni bukan saja kita bagi makan, kita bagi minum, kita juga berkewajipan untuk mendidik mereka dalam agama. Disuruh oleh Nabi SAW, muru awladakum bis-salah bis-sab'in, suruhlah anak kamu solat ketika umurnya 7 tahun, wadribuhum bi'ashrin, dan pukul mereka kalau mereka tak mau solat ketika umur mereka 10 tahun. Tengok Nabi ajar pada kita. Ajar anak-anak solat 7 tahun. Kalau tak ajar anak waktu itu, Masya Allah, tak ajar solat waktu itu, maka kita sudah tidak melaksanakan perintah Nabi SAW. Nabi suruh ajar anak solat 7 tahun. Kita tak ajar lagi. Kita jawab, belum makin balik lagi Ustaz. Masya Allah. Tuan-tuan, melentur bulu biar daripada rebungnya. Itu antara konsep fitrah yang perlu kita lakukan, Masya Allah. Dan pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kalau suruh solat tak mau solat juga, boleh pukul. Tetapi dengan niat mendidik. Kerana Nabi SAW suruh kita letak rotan ke ataupun apa-apalah, cemeti ke, letak di atas dinding rumah kita untuk tunjuk dekat anak. Disuruh tuan-tuan letak situ. Kalau anak-anak tak dengar cakap, anak-anak tidak mau solat, apa yang disuruh dia tak mau buat, suruh dia tengok benda hak kita tunjuk tadi tu. Tuan-tuan, sebagai warning untuk dia, Masya Allah, pasti dia takut, insya-Allah. Sebab ini adalah ajaran Nabi SAW. Yang kedua, Nabi SAW kata, adibu auladakum bisalasati khisalin. Ajar anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubun nabiyukum, cinta dekat Nabi SAW. Itu cinta Rasulullah. Nak cinta Rasulullah, dia kenal dulu siapa dia Nabi SAW. Nak kenal Rasulullah, tak ada lain lah kitabnya, tuan-tuan. Yang paling mudah, yang paling senang dan sudah ada di Malaysia, hak kitab yang kita baca ni, Syama'il Muhammadiyah. Itu sebablah setiap setiap umat Islam seboleh-bolehnya, tuan-tuan, kitab ni kalau boleh ada dekat rumah dia. Masya Allah. Kalau boleh ada. Sebab kitab ini mengajar kepada kita berkenaan tentang sifat Nabi, akhlak Nabi, perbuatan Nabi, dan seluruh apa yang kita nak tahu tentang Nabi SAW ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tuan-tuan, kalau tak ada di rumah kita kitab ni, usahalah beli. Ustaz dekat Facebook tu kalau keluar nak beli barang tu, baju, jubah, kurta, produk, barang kereta, barang rumah, yang tu je keluar. Hak buku-buku tak keluar Ustaz. Tuan-tuan, kita carilah, Masya Allah. Bukalah dekat Google ke, cari dekat buku-buku kitab, dekat kedai-kedai buku ke. Cari berkenaan tentang tajuk buku Syama'il Muhammadiyah. Sangat-sangat penting, tuan-tuan, sebagai bukti kita nak mengikuti dan nak mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, ahli baiti, mesti mengenal tentang keluarga Nabi SAW. Yang ketiga, tilawatil Quran, ajar pada anak-anak belajar Al-Quran. Masya Allah. Bukan setakat belajar Quran, kalau boleh hafal Quran, tuan-tuan. Kerana Quran ini kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, itulah 3 perkara insya-Allah yang kita kena ajar anak-anak kita. Kata Nabi SAW, adakah ini anak kamu? Maka jawabnya, ya, ini benar anak saya. Maksudnya, saya bersaksi ya Rasulullah, ini anak saya. Jadi dalam riwayat lain, Nabi SAW jawab, ya, saya juga bersaksi bahawa anak kamu itu la yajni alaika wa la tajni alaik, bahwasanya anak kamu itu tidak akan menanggung dosa yang kamu lakukan, dan juga kamu juga tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh anak kamu. Nabi bersaksi, tuan-tuan. Yang ni berdasarkan dalam Quran surah Luqman. Kalau kita tengok
Ayat yang ke-33 sebelum yang terakhir itu, Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun aw waladi wala mawjuzun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haq fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Allah Ta'ala kata, manusia, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala dan takutlah kamu kepada hari, yakni hari kiamat. Bahwasanya yauma la yakhzi, bahwasanya pada hari itu tidak ada lagi tanggungjawab seorang ayah kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya juga tidak ada tanggungjawab lagi kepada ayah dan ibu dia. So yang bertanggungjawab ni dekat dunia ya tuan-tuan. Bertanggungjawab didik mereka, bertanggungjawab bagi nafkah pada mereka, tetapi di akhirat tak ada tanggungjawab dah. Ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung bebanan dosa orang lain di akhirat. Jadi anak kita tanggung dosa dia sendiri, ayah pun tanggung dosa dia sendiri. Tak ada tanggung-menanggung, masya-Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan, kalau tak nak tanggung dosa, baik kita tanggung pahala. Kan? Cari pahala sajalah, masya-Allah. Didik anak daripada kecil, buat kebajikan, buat kebaikan, dia solat, dia puasa. Yang dapat pahala bukan anak tu saja, mak ayah pun dapat. Sebab apa? Dah ajar anak dengan kebaikan. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, semoga anak-anak kita menjadi seperti anak yang kita doa selalu. Contohnya doa Nabi Ibrahim yang disebut di dalam Quran, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikan aku dan juga anak-anakku orang yang mendirikan solat, demikian juga zuriat keturunan aku. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim juga dalam surah Ibrahim semua ni, masya-Allah. Pada ayat 35, Rabbi ja'al hadzal baladan amina wajnubni baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negara ini negara yang aman, sentosa, selamat dan damai, masya-Allah, dan jauhkan anak-anak aku daripada menyembah berhala. Tuan-tuan, ini akidah. Nak jauhkan anak daripada menyembah selain Allah Ta'ala. Kita nak didik anak seperti itu, masya-Allah. Ataupun doa yang disebutkan juga di dalam Al-Quranul Karim, surah tak silap Ali Imran. Rabbi ja'alni, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, ya Tuanku, Rabbi habli min ladunka, kurniakan aku daripada sisi Engkau ya Allah zuriat yang baik, masya-Allah. Tuan-tuan nanti boleh tengok surah Fussilat, surah Saffat, ayat tepat-tepat ayat 100 doa dia. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Ya Allah, bagilah aku anak aku itu anak yang saleh. Allahu akbar. Hak ni yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Nabi SAW kata pada ketika itu, yakni kata Abu Rimsah. Abu Rimsah nampak waktu dia bawa anak dia pergi bertemu Nabi SAW. Pada ketika itu katanya, aku melihat ra'aitu syaiba ahmara. Aku melihat Nabi SAW punya warna rambut, punya uban berwarna merah. Allah. Uban Nabi itu berwarna merah. Apakah Nabi warna? Ataupun uban Nabi itu tiba-tiba menjadi warna merah sendiri? Tuan-tuan, masya Allah. Uban Nabi SAW ni berwarna merah kerana Nabi warna. Asyaibus itu sama ada maksudnya uban yang ada di rambut ataupun yang ada pada janggut. Masya Allah. Asyaibus itu makna dia adalah uban. Jadi uban Nabi SAW ada 14 helai ataupun 20 helai itu, sahabat lihat warnanya warna merah. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW pun mewarnakan rambutnya. So jawapannya, boleh mewarnakan rambut tuan-tuan. Boleh mewarnakan uban. Masya Allah. Boleh mewarnakan uban dengan warna kuning ataupun warna merah. Kecuali hitam. Hitam tak boleh. Boleh warna hitam kata ulama, disebut dalam kitab Matan Zubat tak silap.
Diharamkan mewarna rambut, diharamkan mewarnakan uban yang warna putih kepada warna hitam kecuali jihad. Maksudnya kecuali ketika perang. Perang tuan-tuan, nak pergi perang, masya-Allah, kalau semua putih rambut, masya-Allah, musuh tengok dia kata, depa semua tua-tua belaka. Tuan-tuan, lemahlah Islam tu. Jadi ketika Abu Quhafa, bapa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ikut Nabi pergi berjihad. Dia tengok rambut dia semua putih. Nampak sedikit macam serabut lah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi Nabi SAW suruh dia warnakan rambut. Rambut apa tu? Warnakan rambut dia. Jadi ketika berjihad, ketika berperang, boleh menghitamkan rambut yang sudah beruban. Boleh tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Sama ada orang itu laki-laki ataupun perempuan, kedua-duanya boleh. Yang kedua, bagi wanita yang beruban, contoh misalnya, boleh tak nak hitamkan? Sekiranya suami yang suruh, dibolehkan untuk suami, masya-Allah. Tu warnakan rambut untuk suami kan untuk siapa? Dan nama pun perempuan pakai tudung, so yang tengok hanya suami dia saja, masya-Allah. Tiba-tiba nak warna merah ke warna hijau, untuk siapa? Untuk suami. Tak apalah untuk suami. Tapi kalau untuk orang lain, tak boleh. Hukumnya adalah tidak dibenarkan. Masya Allah. Jadi kalau kita nak warnakan uban kita jadi warna merah ke, jadi warna kuning, boleh ke tak boleh? Jadi hukumnya adalah boleh tuan-tuan. Masya Allah. Dengan memakai hina. Apa makna hina? Hina iaitulah inai ataupun kita panggil apa sini ni? Pewarna rambut. Kalau orang kahwin tu kan, orang wedding tu, masya Allah, mereka selalu pakai inai. Mereka pakai inai tuan-tuan. Jadi inai, hak yang ada kat tangan tu, hak tu lah boleh digunakan untuk mewarnakan rambut. Kerana Nabi SAW juga pakai seperti itu. Sahabat tengok Nabi SAW keluar daripada rumah, rambut Nabi SAW basah rambut Nabi. Nabi keluar, masya Allah, dan Nabi goyang-goyang kepala, geleng-geleng kepala, nak bagi kering rambut dia, masya Allah. Dan ada di atas kepala rambut Nabi SAW itu daun-daun daripada inai. Daun inai tuan-tuan. Jadi kita cari, mungkin kawasan ni, kawasan kampung kita ni, banyak tengok pokok, mesti ada pokok inai tuan-tuan. Jadi kalau kita nak warna, boleh tuan-tuan. Jadi yang beruban nak warna, sila, boleh, tak ada masalah. Dengan niat nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Bukan nak niat nak tunjuk ke orang ke, nak ikut orang kafir ke, sebab tengok orang kafir artis bola sepak cantik rambut depa ni warna, dia pun nak ikut. No, bukan begitu. Kita nak buat seperti apa yang dilakukan Nabi. Jadi niat kita nak ikut Nabi, dia jadi sunnah. Bila ikut sunnah, dapat pahala daripada Allah. Itu perbetulkan niat, masya Allah. Pakai pewarna apapun boleh, asalkan pewarna rambut itu suci dan halal, gitu. Bukan daripada najis. Pakai pewarna apapun boleh. Cuma Nabi SAW lebih suka memakai hina ataupun namanya inai. Itu saja. Tuan-tuan, jadi pakailah inai. Cari-cari inai. Kadang inai ni dia warna coklat, kadang dia warna merah, kadang dia warna oranye. Tak tentu-tentu warna dia. Dan bergantunglah kepada kualiti daun inai itu. Kalau ditanam di tempat salji, mungkin warna dia lain sikit. Tanam di negara kita, masya Allah, di Malaysia ini, masya Allah, mungkin lain sikit color dia. Tanam dekat India, lain sikit. Sebab bila kita tengok ulama, ada dia punya janggut, tuan-tuan, warna merah. Warna merah janggut dia apa? Inai mereka tu lebih kurang warna merah. Begitu pekat warna merah dia. Ada setengah pakai inai juga, masya Allah. Di janggut juga dia pakai, dan juga di cambang dia ni. Nampak color dia warna oranye. Berbeza juga tuan-tuan. Dan ada setengah warna coklat. Jadi berbeza-beza. Tak kisahlah. Janji dia adalah inai dan kita niat untuk mengikut sunnah Nabi SAW. Yang tak boleh bila kita pakai hitam. Dah umur 100, rambut semua putih belakang. Rambut putih, uban pun putih, janggut putih, semua putih, kening pun putih, masya Allah. Tiba-tiba pergi colorkan rambut, warnakan rambut dengan warna hitam. Tapi kening masih putih. Nampak pelik tu. Umur 100 pakai hitam. Jadi di situ mungkin ada unsur-unsur penipuan. Nak menipu. Sebab apa? Nak nikah ustaz. Sebab nak nikah, umur dah berapa? 100.
Tu calon suami dia, calon isteri dia berapa umur? 17 tahun. Subhanallah. Supaya nampak lebih matching, nampak muda. Tak boleh buat begitu, masya-Allah ya. Tersebablah hitamkan rambut ni kalau boleh, kata Nabi SAW, wajannibus as-sawad. Wajannibus sawad maksudnya jauhi daripada mewarnakan rambut dengan warna hitam. Maksudnya bagi orang yang sudah beruban. Bagi yang sudah beruban, jauhi dengan warna hitam balik. Nak bagi warna kuning ataupun warna merah. Ya, masya-Allah, tabarakallah, begitu. Kalau nak warna hitam pun sebagian ulama kata boleh. Itu pun apabila ketika seseorang itu di dalam medan jihad, berperang, masya-Allah. Nak tunjuk bahawasanya masih muda, masih ada kekuatan lagi, gagah lagi, masya-Allah. Yang kedua, apabila atas suruhan suami. Itu boleh. Lain daripada tu tak boleh. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok hadis yang kedua. Tuan-tuan, hadis yang kedua ini, suila Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Qala na'am. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanya, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnakan rambutnya? Maka jawab Abu Hurairah, ya, Rasulullah mewarnakan rambutnya. Jadi tuan-tuan, warnakan rambut adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi SAW. Sama ada mewarnakannya ke ataupun meluruskannya ke, masya-Allah, dibolehkan di dalam Islam. Ya, dibolehkan. Yang tak dibolehkan bila mana di sana ada unsur-unsur pembohongan ataupun unsur-unsur untuk mengikut orang-orang fasik ataupun orang kafir. Itu tak boleh. Ya, nak ikut orang kafir, contoh misalnya artis-artis, contoh misalnya. Yang lebih popular dekat media sosial. Tapi tak Islam. Oh, dia kata cantik rambut dia, dia pun nak ikut. Tak boleh. Itu sebablah kita kena kenal dulu Rasulullah. Tuan-tuan, bila kenal Rasulullah, orang kata, hey, rambut kamu ni macam orang bukan Islam. Tak, aku ikut Nabi. Ada dalilnya. Aku mengikut Rasulullah. Ada dalilnya. Kenapa dia katakan kita mengikut selain daripada bukan daripada Nabi, ataupun dia kata kamu ni mengikut sama macam rambut orang bukan Islam, ataupun rambut orang-orang yang geng-geng fasik, na'udzubillah, orang-orang jahat, contoh misalnya. Jadi kita sangka baik orang tadi itu tak kenal siapa Rasulullah. Yang dia kenal cuma orang-orang yang ada di depan mata, yang dia selalu tengok di TV, television. Hak tu saja. Tuan-tuan, bila kita kenal siapa dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, dan kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kata apa pun kita tak kisah. Sebab apa? Sebab di akhir zaman ni, orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah digelar sebagai orang yang asing, dianggap sebagai pelik, tuan-tuan. Subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam akan kembali asing, dan amat beruntunglah yang asing tersebut. Islam akan kembali asing. Pada asalnya Islam ni asing. Nabi SAW bawa Islam, sebarkan Islam. Akhir zaman pun kembali juga asing. Tuan-tuan ya, masuk asing situ iaitulah orang yang tetap beramal dengan sunnah. Waktu itu ramai umat Nabi tak beramal dengan sunnah, sehingga orang yang beramal dengan sunnah dianggap seperti asing, tak sama macam mereka. Memanglah tak sama, sebab kawan tu ikut Nabi. Yang tak sama kerana mereka tak ikut Nabi. Mereka ikut zaman yang ada pada ketika itu, yang tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dan perkara ini bertepatan dengan hadis Nabi yang mengatakan, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghidupkan sunnah aku di waktu orang lain tak mau beramal dengan sunnah aku, baginya pahala orang yang mati syahid. Dalam riwayat lain, pahala 100 orang yang mati syahid. Maknanya besar pahala dia, tuan-tuan. Jadi ini satu bukti bahawasanya di akhir zaman ramai umat Nabi yang tak nak mengikut Nabi SAW. Mungkin bukan tak nak mengikut, mungkin mereka tak kenal siapa dia Nabi SAW. Tak kenal mungkin kepribadian Rasulullah SAW. Yang kedua, hadis Nabi SAW menyebut, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta dakhalu fi jahri dabbi lattaba'tumuhum al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qala faman?
Kata Nabi SAW, kamu nanti di akhir zaman akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk lubang biawak pun kamu masuk juga, yakni kamu ikut. Ya Rasulullah, apakah yang diikuti itu orang Yahudi dan Nasrani? Jawab Nabi, ya, benar. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, akhir zaman ramai begitu. Jadi kita kalau boleh tak mau macam tu. Kalau boleh kita nak ikut apa yang dilakukan Nabi SAW. Setiap apa kita buat, kita ada dalil. Aku ikut Nabi SAW. Ya? Masya Allah. Kenapa pakai jubah? Ikut Nabi SAW. Kenapa pakai cincin tepat jari manis? Ikut sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Kenapa pakai serban? Ikut sunnah Nabi SAW. Kenapa pakai minyak wangi? Ikut sunnah Nabi SAW. Kenapa pakai apa nama tu? Hak berus gigi kita panggil siwak. Ya, ikut sunnah Nabi SAW. Kenapa pakai cilak? Macam orang apa saja. Kita kata ikut sunnah Nabi SAW. Jelas tuan-tuan. Apa saja yang orang kata pada kita, kita ada jawapan bahawasanya kita ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Baik, kita tengok seterusnya. Al-Jazama berkata, Ana ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baitihi yanqudu ra'sahu wa qad iktasala wa bi ra'sihi rad'un min hinna'in aw qala radghun syaqqa fi hadha syekh. Jadi kita bacakan ni hadis. Katanya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya mengeringkan rambutnya selepas mandi. Di kepalanya, yakni di kepala Nabi SAW ada bekas daun inai. Ini kita sebut tadi. Ada bekas daun inai. Nabi baru keluar daripada bilik mandi, di atas kepalanya ada bekas daun inai. Maknanya Nabi baru sahaja mewarnakan rambutnya. Subhanallah. Ya. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita nak warnakan rambut macam ni. Boleh ke tak boleh? Boleh, insya-Allah. Ya? Boleh, insya-Allah tuan-tuan. Tirmizi berkata, guruku ragu apakah orang yang membuat laporan sebelum ini menggunakan perkataan bekas celupan. Dia ragu saja, Masya Allah ya. Jadi ini adalah dalil menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewarnakan rambutnya dengan hinna. Hinna dalam bahasa Melayu kita inai. Ya, inai. So nak jumpa inai ni senang. Tengok kalau ada orang kahwin tuan-tuan, hak malam pengantin tu, kan, akad nikah tu, insya-Allah malam tu dia pakai. Yang tak boleh bila kita buat corak kat inai, hak tu hukumnya haram. Pergi corak tuan-tuan, pergi corak hak macam orang Indo pakai. Dia pun corak-corak bunga-bunga lah, corak ular ke, corak unta ke. Hak tu tak boleh tuan-tuan. Hak inai-inai ikut mana kita punya uruf tradisi kita. Kalau dikata inai hanya tangan sebagai bukti orang ini, Masya Allah, dalam keadaan sudah di apa nama kita kata, sudah dilamar ke, sudah dinikahkan ke, Masya Allah, sebagai tanda contoh misalnya. Kerana mewarnakan seperti itu juga sebagai perhiasan. Sebagai perhiasan, nampak sikitlah cantik. Jadi bila pakai itu nampaklah cantik sikit, kan? Kenapa Nabi SAW pakai inai, tak pakai warna lain? Wallahualam. Tuan-tuan, kemungkinan hanya warna itu saja ada, ataupun ada warna-warna lain, cuma Nabi sebut inai lebih disukai. Ya, inai lebih Nabi SAW sukai. Saya pergi gunting rambut tuan-tuan, pergi buat rambut saya, Masya Allah, tabarakallah. Saya tanya mereka, sini kalau warna rambut berapa ringgit? Dia kata lebih kurang 200 ringgit. Mahal tuan-tuan. Saya kata, boleh tak pakai inai dekat kedai ni? Dia kata, kami tak guna inai. Atau guna apa? Guna ubat-ubat. Dia tunjuklah ubat dia ni. Ni ubat dia. Masya Allah. Saya tanya, kenapa tak guna inai? Dia berjawab, inai tak elok, dia kata. Subhanallah. Inai tak elok, tuan-tuan. Tengok ya. Tu kalau orang Islam, dia akan kata inai sunnah Nabi SAW. Dia takkan kata inai tak elok. Tapi hak yang gunting rambut saya ni, Masya Allah hari tu, tuan-tuan, dia adalah orang Cina. Kan? Bukan Muslim lah, laki-laki tuan-tuan, Masya Allah. Cina, tapi dia laki-laki, dan dia kata inai tak elok. Warna dia tak cantik, dia kata. Tak cantik, tak tahan lama. Kita cantik atau tak cantik, lama ke tahannya ataupun tidak, bila kita buat kerana nak ikut sunnah, dapat pahala. Jangan fikir cantik tak cantik. Kalau apa yang Nabi buat, insya Allah itu dah paling cantik. Tak ada yang paling cantik melainkan apa yang Nabi dah buat dan Nabi tunjuk, tuan-tuan. Percayalah, Masya Allah.
Kalau ada katakan ada lagi yang lain lebih cantik daripada apa yang Nabi buat, maka itu sudah menyebabkan kita terpedaya ataupun tertipu. Jangan tertipu, tuan-tuan. Kerana tak ada yang nombor satu, melainkan Nabi SAW. Dia nombor satu, tuan-tuan. Apa yang Nabi pakai, apa yang Nabi tunjuk, apa yang Nabi buat, itu paling terbaik. Masya Allah. Tak ada manusia paling terbaik, melainkan Nabi SAW. Manusia yang pernah naik Sidratil Muntaha, tak ada orang boleh naik, tak ada makhluk boleh naik, melainkan dia seorang saja. Ini menunjukkan dia adalah manusia yang luar biasa. Nak kata Nabi bukan manusia, ya dia manusia. Tapi dia manusia, bukan macam kita. Dia manusia luar biasa. Dia boleh naik atas langit, 7 lapisan langit. Kita tak boleh. Tuan-tuan, Nabi SAW sudah nampak syurga dan neraka. Kita tak pernah tengok lagi. Tu kata dia luar biasa. Dan Nabi saksi dah, Masya Allah. Nabi dah tengok malaikat, Nabi dah tengok para Nabi. Kita tak pernah tengok. Naik langit pertama, jumpa Nabi Adam. Tengok Nabi Adam, 70 hasta. 60 hasta panjang, 30 meter, tuan-tuan. Lebar dia 7 hasta. Kejut Nabi, tengok Adam besar, tinggi, Masya Allah. Kata Nabi, esok dalam syurga, kita punya saiz pun macam tu juga. Dalam syurga, kalau kita dekat dunia sekarang ni, pendek ke, rendah ke, ataupun sedang-sedang ke, jangan risaulah tuan-tuan. Dalam syurga, kita punya saiz badan. Semua orang dalam syurga, saiz semua sama. Semua 60 hasta tinggi, 7 lebar panjang. Kalau dekat dunia, kita ada umur 100 tahun, ada umur 10 tahun, Masya Allah, sudah wafat, sudah meninggal. Tuan-tuan, dalam syurga semua satu umur belakang, 30 tahun semua. Tuan-tuan. Jadi tak ada orang yang boleh menghina orang lain dalam syurga. Sebab apa? Sama belakang. Tak ada kasta-kasta, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita habiskan hadis Nabi sebab dah masa waktu ya. Satu hadis lagi. Ra'aitu sya'ra Rasulullah SAW, kata Anas, makhduban. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ra'aitu sya'ra Rasulullah, aku melihat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhduban, iaitulah diwarnakan. Diwarna dengan apa? Dengan inai. Kadang inai itu warna kuning, kadang inai itu juga berwarna merah. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi kenapa Nabi buat begitu? Kerana nak bagi nampak kemas, nak bagi nampak rapi, nak jaga kesuburan rambut. Macam tu antara jaga kesuburan. Sebab inai ini tuan-tuan bukan saja-saja, dia kadang ubat juga. Tuan-tuan, pada tangan, ubat pada kuku. Masya Allah, kalau kita buka tangan, bubuk kat rambut, dia jadi ubat kepada kepala, kepada rambut kita. Sama macam nanti kalau kita akan baca lepas hadis ni, kita akan masuk bab yang ke-7 berkenaan tentang celak mata Nabi SAW. Pun celak mata pakai, tuan-tuan, bukan saja-saja Nabi pakai. Nabi SAW kata bercelak mata ini, Masya Allah, akan menjelaskan pandangan mata, akan nampak cantik, jelas pandangan mata, dan juga dia akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di tepi-tepi mata tu. Dan dia akan menumbuhkan kita punya bulu mata. Nampak cantik, Masya Allah, tabarakallah. Apapun semua sunnah. Kenapa Nabi suka menjaga keterampilan diri seperti itu? Sebab Nabi ni menjadi contoh kepada kita semua. Nabi SAW kata 5 fitrah daripada manusia yang perlu dijaga. 5, tuan-tuan. Yang pertama iaitulah menipiskan misai. Misai kena tipis. Ini cara untuk kita mencantikkan kepribadian diri. Misai nipiskan. Yang kedua kata Nabi SAW, potong kuku. Hak kuku kena potong. Potong kuku. Yang ketiga iaitulah mencabut bulu ketiak. Minta maaf sebut. Cabut bulu ketiak. Ni antara fitrah kena buat, Masya Allah. Jangan tak buat. Bila tak buat nampak tuan-tuan, pelik lah kan, Masya Allah. Tuan-tuan tengok atlet, hak lumba lari ke, hak perenang ke, mereka menang juara, tuan-tuan angkat tangan macam ni. Tengok-tengok dekat ketiak masih banyak bulu lagi. Tu dia berjalur, tuan-tuan. Alhamdulillah. Nabi tak macam tu, tuan-tuan, Masya Allah. Nabi bagi bersih. Jadi kalau boleh, bagi bersih. Yang keempat, membersihkan ataupun mencabut juga bulu ari-ari. Hak cukur bulu ari-ari. Bulu apa tu? Tak maaf juga sebut, bulu di yang tempat tersembunyi. Tempat tersembunyi. Tuan-tuan, kat mana tu? Kan? Dubur, tuan-tuan. Kubul, Masya Allah. Mana tempat kemaluan. Yang kelima, iaitulah berkhitan. Apa mana khitan? Bersunnat. Jawi. Jawi.
Cuti sekolah baru ni ada juga yang dah khitan, alhamdulillah. Sangat seronok dan tengok budak-budak sekarang khitan ni bagus. Sebab apa? Kadang perempuan datang siram air dulu. Oh, seronok dia macam beraya, tuan-tuan. Dulu kita masya-Allah, mak ayah suruh pergi khitan, suruh sunat dengan tok mudim, tuan-tuan. Takut dah. Sebab apa? Bukan pisau sembarang, tuan-tuan. Tu bulu, tuan-tuan. Pakai bulu, masya-Allah. Tanya kawan kita, dia tahu lah, dia pengalaman tu. Tuan-tuan. Masya-Allah. Jadi sekarang alhamdulillah budak, tuan-tuan. Dia seronok pula budak-budak kau nak pergi khitan. Duk siap tanya lagi, bila nak khitan ni, nak sunat, dia kata. Seronok, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, kesimpulannya iaitulah yang pertama, boleh mewarnakan rambut dengan warna merah ataupun kuning asalkan dijauhkan warna hitam. Kecuali warna hitam itu untuk jihad ataupun atas suruhan suami. Yang kedua, kata Nabi SAW, akan muncul di akhir zaman orang yang akan mewarnai rambutnya, yakni rambutnya yang berwarna putih, yakni ubannya itu dengan warna hitam. Nabi kata dia tidak akan cium bau syurga. Oh, na'udzubillah. Siapa warnakan rambut dengan warna hitam, hak uban dia ada, tiba-tiba pergi hitamkan, masya Allah, maka dia tidak akan dapat menghidup bauan daripada wangian syurga. Wal'iyahzubillah. So elakkan warna hitam, tuan-tuan. Kecuali dua perkara tadilah, itu dibenarkan, masya Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, man kana indahu sya'run fakrimu. Siapa yang ada rambut, hendaklah dijaga rambut. Makna dimuliakan, dihormati rambut dia. Ada orang tak hormat rambut dia, tuan-tuan. Dia potong kanan, botak kiri, tengah-tengah tinggal. Jadi macam orang pang sekarang. Tengah-tengah, tuan-tuan. Tu dia. Tengah-tengah je rambut. Hak kiri kanan, masya Allah, botak. Itu orang tak jaga rambut. Maksudnya orang yang tak menghormati kepala dan rambut dia sendiri. Ada orang, masya Allah, tinggal tepi, hak tengah-tengah botak. Hak tepi je ada, kiri kanan. Masya Allah. Hak tu pun orang tak hormat rambut. Ataupun kozak. Hak tu geng-geng kozak dipanggil. Hak geng-geng kozak ni dia haramkan di dalam Islam. Na'udzubillah min zalim. Okay, ya? Man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, yakni kaum kafir, maka dia tergolong di kalangan orang tersebut. Na'udzubillah. Sebab nak ikut apapun, nak buat apa, pastikan ikut Nabi. Pastikan niat nak buat sesuatu itu kerana mencontohi Nabi SAW. Biar ada dalil lah, biar ada bukti. Korang tanya, kenapa buat begini? Ni sebabnya Nabi buat. Tunjuk mana buku dia? Tunjuk buku. Kalau kita kata orang tak percaya, kita tunjuk buku dia. Ni buku dia. Senang, tuan-tuan, ya. Masya Allah. Kemudian mewarna rambut dan meluruskan rambut dibolehkan asalkan tidak menyerupai orang fasik ataupun orang kafir. Hitamkan uban juga boleh, tapi dengan syarat, iaitulah yang pertama, atas suruhan suami, ataupun yang kedua untuk berjihad ataupun berperang sebagai penyamaran, menyamar, tuan-tuan. Sebab perang ni adalah hilang. Berperang ni satu hilang. Mana ada taktik dia. Ada taktik nak bagi tengok musuh ni taktik peperangan. Bila mereka tengok, oh semua rambutnya berwarna hitam, masya Allah. Sudah pasti mereka ni anak-anak muda belaka yang masih gagah, masih lagi perkasa dan masih lagi mempunyai darah muda. Masya Allah. Jadi itu yang menyebabkan gerunnya musuh. Itu disarankan. Kemudian yang terakhir, yang dibenarkan warnanya, yakni warna rambut berwarna merah dan juga warna kuning tadi. Kalau pergi warna biru bolehkah? Tak boleh. Warna biru ke, warna hijau ke, masya Allah, warna ungu, tak boleh tu. Yang mana-mana pula. Tanya apa siapa warna rambut? Dan Nabi warna apa? Tanya dekat dia balik. Warna apa? Warna kuning, warna merah. Dia warna biru tadi itu. Siapa warna biru? Ikut siapa? Tanya dia balik. Tak boleh, ya. Kalau kita tengok anak muda sekarang ada pakai warna biru, ada pakai warna hijau, dah serupa ayam dah kita tengok. Contohnya, kata Nabi SAW tu seperti paruh ataupun burung merpati. Burung merpati tu kan dia ada paruh depan tu, hak warna hitam tu. Masya Allah. Kalaulah nampak macam tu, sebahagian putih, contoh putih dekat sini, dekat kening putih, tiba-tiba yang lain jadi hitam, seperti burung merpati dia katakan. Maka yang itulah tidak dapat mencium bau syurga. Rambut boleh warna, tapi kening nak warna lagu mana, tuan? Masya Allah, tabarakallah, tetap nampak warna putih. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya
Warnailah rambut kamu dengan warna merah ataupun kuning, dan janganlah kamu mewarnakan rambut kamu dengan warna hitam. Jangan, itu disebut. Kalau ada warna putih dan dibiarkan semua putih, disuruh kita menyalahi, kerana orang Nasrani, orang Yahudi, mereka suka rambut mereka tu semua putih. Jadi orang Yahudi tu dan suka putih semua. Kalau berubat, sebab nak nampak profesor, nak nampak sangat-sangat orang yang lebih berpengalaman. Kan setengah orang nampak kalau putih semua tu dia nampak lebih, ni memang prof gila ni. Kan? Ni ahli saintis ni, masya-Allah. Ni ahli saintis ataupun ahli apa-apalah tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. So kita disuruh menyalahi itu. Kalau boleh warnakan rambut pada warna yang diwarnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh mewarnakan rambut dengan inai. Dan boleh juga dengan selain inai, asalkan pewarna rambut itu suci dan halal, tidak ada daripada sumber najis. Wallahu ta'ala wa'alam. Nanti kita akan sambung pada kuliah akan datang berkenaan tentang celak Nabi SAW, celak mata Rasulullah. Celak mata dekat sini ni, nak pakai berapa kali kat kanan, berapa kali kat kiri, kan? Celak dia. Nabi pakai waktu bila? Nak tidur ke, waktu bangkit tidur ke, waktu nak pergi sembahyang ke. Itu pun sunnah Nabi, bukan perempuan punya sunnah tuan-tuan. Ustaz pakai celak, perempuan pakai ikut perempuan. Tak, ikut Nabi SAW. Dan Nabi pakai celak. Selalunya kalau kita tengok perempuan dia pakai celak. Tak, laki-laki sunnah pakai celak tuan-tuan. Kalau boleh pakai tuan-tuan, Masya Allah. Satu sunnah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, bila kamu pakai celak, Masya Allah, tabarakallah, yajlul basar wa yunbitu sya'ara, akan menajamkan mata kamu. Yang kedua, akan menyebabkan bulu mata kamu itu akan tumbuh, akan jadi subur, dan membersihkan kamu punya kotoran-kotoran yang ada di mata. Allahu Akbar. Cubalah insya-Allah. Okay, pakai celak warna apa tu? Pakai celak mesti warna hitam. Kan ada celak warna lain tuan-tuan. Beli kat mana ustaz? Mana-mana kedai pun ada. Dulu saya pergi Mekah, Madinah tuan-tuan, saya beli kat sana. Celak Ismet dipanggil. Selalu dia punya bekas tu hak bentuk emas tu kan. Hak bentuk emas. Atas dia tu macam bentuk payung tu. Bentuk emas bulat kan, cantik masya-Allah. Dia punya tembaga tu saya beli macam tu. Saya beli dia punya celak juga, masya-Allah, tak mahal tuan-tuan. Lebih kurang 5 riyal. Masya-Allah. Hak pakai itulah. Insya-Allah ya. Baik, kita akan sambung hak yang tu selepas bulan Ramadan. Insya-Allah ya. Bulan depan Ramadan tuan-tuan. Jadi saya ucap salam Ramadan. Semoga kita semua berkesempatan untuk berada pada Ramadan, dan juga kita dapat melaksanakan solat tarawih secara berjemaah. Ada tazkirah, ya kita dengar tazkirah dalam beberapa minit. Dan kalau boleh kita hidupkan setiap bulan Ramadan, bukan saja dengan puasa yang wajib, tetapi dengan solat. Kita kalau boleh sentiasa berada pada saf setiap solat. Kerana ni peluang kita. Tahun lepas tak dapat peluang ni tuan-tuan. Ya, saya sangat-sangat disayangkan. So tahun ni ada peluang, insya-Allah, sama-sama kita ramaikan masjid, kita hidupkan dan imarahkan masjid. Dah tabung-tabung infak untuk Ramadan dah ada dekat masjid-masjid. Tolong bagi masuk tuan-tuan. Bantu masjid kita yang nak hidupkan Ramadan, masya-Allah. Mungkin ada nak beli aircon ke, nak beli kipas ke, nak beli lampu ke, nak beli sejadah ke, kapet ke, yang masih kurang lagi apa segala bagai. Tuan-tuan, bantu infak, masya-Allah. Besar pahala insya-Allah kita dapat. Jadi insya-Allah dari sini kita sambung pada bulan seterusnya insya-Allah. Wallahu ta'ala wa'alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna mutaba'ata nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Allahumma barik lana fi sya'ban wa barikhna ramadan wa barikhna ramadan wa barikhna ramadan bi barakatillah ya Allah, bi barakati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu Allah minkum. Tulis tarikh hari ini. 18 18 besok 19.